Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami ingin membincangkan tentang isu dan cabaran dalam etika penggunaan ICT pada masa kini menurut Islam. Ini adalah isi kandungan untuk presentation kali ini, iaitu yang pertama adalah pengenalan dan yang kedua adalah permasalahan salah guna dan kesan negatif, dan yang ketiga adalah tujuan, keempat objektif, kelima perbincangan kajian, dan yang terakhir adalah cadangan dan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakihah Zulaika binti Zulkifli. Hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan pengenalan kajian ini. Kajian ini membincangkan kemodernisasi dan tahap kemodenan yang dicapai oleh masyarakat masa kini. Yang mempengaruhi dan hubungan dengan ICT serta cabaran dan penyelesaian yang mungkin dapat dilakukan. Pada umumnya diterima bahawa semakin tinggi tahap kemodenan, maka semakin rendah nilai agama, moral dan etika yang dipegang oleh manusia pada masa kini. Dengan itu, definisi bagi komponen secara umumnya adalah satu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan mesej yang berlaku di dalam diri seseorang atau di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Gabungan komponen ini adalah mencipta peluang kepada manusia dan organisasi untuk lebih produktif dan berkesan dengan penggunaan ICT. Tetapi sebaliknya, terdapatnya isu dan cabaran yang perlu dipupuk dan dipertimbangkan yang berkaitan dengan kesahihan sumber ataupun sumber yang tidak bermoral yang memberi kesan kepada masyarakat masa kini. Dalam era globalisasi ini, perubahan yang berlaku dari aspek teknologi yang akan memberi impak kepada manusia. Perubahan teknologi ini semakin berkembang dari hari ke hari akan mempengaruhi gaya hidup masyarakat untuk menjalani kehidupan harian yang semakin berkembang dengan teknologi masa kini. Oleh itu, perbincangan ini adalah juga untuk ditumpukan kepada beberapa perkara, iaitu pertamanya adalah perbincangan kenyataan dan yang umum diterima, iaitu semakin tingginya tahap kemodenan dalam sesebuah masyarakat, maka semakin menurunnya nilai-nilai tradisi dan agama yang diamalkan oleh masyarakat masa kini. Tumpuan perbincangan yang kedua pula adalah isu dan cabaran yang semasa dalam aspek-aspek tertentu berdasarkan apa yang digariskan dalam proses modernisasi sebuah masyarakat. Perbincangan seterusnya adalah untuk beberapa cadangan bagi penyelesaian masalah cabaran semasa yang dihadapi, dan kajian ini juga akan merumuskan bahawa kerjasama daripada pelbagai pihak dan peringkat adalah perlu dipupuk bagi membentuk keharmonian dan kestabilan masyarakat, khususnya bagi generasi muda. Slide seterusnya merupakan tujuan dan objektif kajian. Tujuan adalah untuk mencari kesan dan isu bagi mengenal pasti puncanya kepupusan etika penggunaan teknologi masa kini. Dan oleh itu, wujudnya tiga objektif yang perlu ditekankan, iaitu mengenal pasti isu dan cabaran teknologi pada masa kini. Kedua adalah mengkaji kesan dan impak yang perlu dipupuk dalam keseimbangan etika pengaruhi ICT pada masa kini. Yang terakhir adalah mencadangkan cadangan dan tindakan bagi merancang penghasilan yang membawa kemajuan dan mengekalkan etika yang baik dalam pengaruhi teknologi tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya berkenaan dengan isu-isu penggunaan ICT pada masa kini. Yang pertama adalah kesahihan sesuatu berita ataupun maklumat yang dibaca dan disebarkan oleh media sosial. Sepertinya disebarkan di WhatsApp, di grup WhatsApp,
di Facebook dan sebagainya. Yang kedua adalah melayari sumber-sumber ataupun gambar-gambar yang tidak bermoral yang diambil daripada laman web pornografi dan sebagainya. Yang ketiga adalah berhubungan rapat dengan orang yang baru saja kenali ataupun yang tidak dikenali secara terbuka dan penuh percaya. Sepertinya kenalan-kenalan yang dikenali di Facebook, di IG dan di tempat lain. Yang keempat adalah terlibat atau melibatkan dengan penipuan-penipuan baharu yang berbentuk kewangan secara terlindung dengan menggunakan teknologi pada masa kini. Contohnya, kegiatan-kegiatan scammer yang menggunakan teknologi-teknologi pada masa kini untuk melakukan kegiatan mereka dengan menggunakan teknologi yang canggih dan maju. Seterusnya adalah cabaran penggunaan ICT pada zaman kini. Yang pertama adalah media sosial juga dilihat sebagai alat yang untuk menyebarkan fitnah ataupun melakukan penipuan untuk menjatuhkan ataupun memalukan seseorang. Yang kedua adalah media sosial juga dilihat sebagai kegiatan cyberbullying dan pembulian cyber. Yang ketiga adalah penggunaan media sosial yang keterlaluan, terutamanya generasi muda pada zaman sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Hakim bin Muhammad Zahari ingin membentangkan tentang perbincangan kajian dalam teknologi maklumat ICT. Bagi perbincangan kajian dalam topik ini yang utama iaitu definisi. Definisi bagi teknologi maklumat ICT ialah frasa teknologi maklumat merupakan komponen utama di era maklumat yang menjadi sumber bagi pengguna dalam mencapai sesuatu maklumat hanya di hujung jari. Selain itu, ia juga merujuk kepada peranti yang menjadi medium utama untuk bahan penggunaan yang menjadi keupayaan di dalam penciptaan, penyimpanan dan penyebaran maklumat. Dalam perkembangan teknologi maklumat pula, terdapat beberapa peringkat yang terlibat. Yang pertama, berdasarkan daripada hasil kajian yang telah dijalankan daripada pihak berkenaan, perkembangan teknologi adalah jurang antara idea dan teknologi yang seiring dengan peredaran zaman setara dengan kefahaman masyarakat yang membawa kepada peredaran komunikasi mudah alih kepada perkembangan sesuatu teknologi yang berteraskan daripada idea utama. Peringkat kedua adalah selain itu. Peringkat kedua pula adalah perkembangan kejayaan perwujudan komputer peribadi yang merupakan revolusi pendemokrasian komputer yang sangat unggul kerana sifat fizikalnya lebih mudah alih dan serta lebih cekap berbanding laptop biasa yang berkeadaan statik. Dan pada peringkat ketiga pula muncullah dan penggunaan internet jalur lebar di sekitar awal tahun 1980-an yang merupakan menjadi gelombang yang besar di dalam perkembangan teknologi maklumat semasa. Kemunculan internet yang lebih mendeluasa, hubungan komunikasi antara komuniti di dalam negara antara negara adalah tanpa sepadan, serta para pengguna internet lebih bebas untuk menggunakannya tidak kira di mana mereka berada. Untuk import teknologi maklumat, yang pertama adalah keganasan dan pornografi media sosial di mana remaja mudah terpengaruh dengan aksi negatif dan juga pornografi yang dipaparkan di media sosial pada ketika ini yang mudah diakses melalui pelbagai medium, menjadikan mereka sangat agresif dan tidak bermoral dari segi akhlak. Dan yang kedua adalah trend fashion di mana remaja suka mengikut-ngikut gaya fashion berpakaian selebriti, kegemaran mereka yang menular di media sosial, terutama trend pada masa kini iaitu daripada K-pop, iaitu daripada Korea Selatan yang tidak menutup aurat. Jadi ini akan menyebabkan golongan remaja akan tidak ramai menutup aurat dan menyebabkan tidak mengikut
syariat Islam. Dan yang terakhir adalah kesihatan, di mana media sosial ini banyak menyebabkan pelajar mengalami masalah kesihatan seperti sakit jantung, obesiti dan juga stres, di mana mereka tidak cukup tidur dan tidak menjaga kesihatan dengan baik kerana banyak lebihkan masa dengan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So seterusnya adalah cadangan dan penyelesaian. So penggunaan ICT sebenarnya bukanlah sahaja mendatangkan kemudaratan kepada pengguna, malah sebenarnya penggunaan ICT ini juga memberikan kemudahan dan memberikan impak positif dalam peradaban kehidupan manusia. So oleh itu, terdapat beberapa langkah strategik untuk dilakukan bagi mengelakkan berlakunya penyalahgunaan dalam penggunaan ICT dalam kalangan masyarakat. So, antara cadangan yang amat digalakkan dalam penggunaan ICT dalam kalangan masyarakat adalah penguatkuasaan undang-undang terhadap penggunaan ICT secara berhemah. So, penguatkuasaan undang-undang ICT ini merujuk kepada penguatkuasaan undang-undang ICT untuk tujuan yang salah. Sebagai contoh, kerajaan boleh mengeluarkan saman dan mengeluarkan kompaun kepada pengguna yang menyalahgunakan ICT untuk aktiviti-aktiviti tidak bermoral, seperti contoh laman web pornografi, laman web barangan senjata dan sebagainya. So pihak kerajaan boleh menyaman dan mengeluarkan waran tangkap kepada individu yang melanggar undang-undang tersebut. Undang-undang yang ketat ini dapat membuat masyarakat menggunakan ICT dengan lebih berhemah dan juga masyarakat akan sedar akan bahayanya penyalahgunaan ICT dalam kalangan masyarakat. So, cadangan kedua yang boleh diambil dalam penggunaan ICT adalah pihak kerajaan maupun pihak swasta sewajarnya melakukan aktiviti secara ilmiah dengan berlandaskan kepada penggunaan teknologi ICT. So, aktiviti ilmiah dijalankan melalui pendekatan teknologi ICT ini untuk semua lapisan masyarakat. Hal ini demikian kerana penggunaan ICT ini dapat meningkatkan kemudahan sampaian dan menyebarkan ilmu pengetahuan. Oleh itu, masyarakat dapat mempelajari ilmu baharu hanya dengan menggunakan pendekatan ICT dan di hujung jari. Sekian saya daripada saya. Terima kasih. Okey, akhir sekali adalah rumusan bagi isu dan cabaran etika penggunaan ICT pada masa kini. Okey, seperti yang sedia maklum, Malaysia sebagai sebuah negara yang aman dan makmur mestilah melengkapkan masyarakatnya dengan standard etika yang cemerlang bagi menangani isu dan cabaran etika penggunaan ICT pada masa kini. Islam sebagai agama yang membawa rahmat hendaklah dijadikan rujukan utama di dalam penggubalan standard etika kepenggunaan internet sesuai dengan ciri Islam itu sendiri yang membawa kepada perubahan menyeluruh sama ada dari pelbagai sudut.